Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tajuk yang seterusnya, kelas pada hari Ahad, berapa? Okey, kelas pada hari Ahad. Okey, so tajuk sambungan daripada tajuk yang 7.2 lagi. Okey, iaitu ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi kat sini pergi kepada menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear serentak. Bila sebut perkataan linear serentak, maksudnya ada dua ketaksamaan lah. Ada dua ketaksamaan. Okay, kalau pelajar tengok yang kat sini, contoh 8 ni ada dua ketaksamaan. Satu dan satu ketaksamaan. Okay. So, macam mana cara kita nak selesaikan ketaksamaan ini adalah dengan cara okey, ditunjukkan cara kat sini. Cuba cikgu nak jelaskan yang kat atas ni. Mengikut laporan kesihatan sedunia, pengambilan gula harian adalah antara 25. Maksudnya mesti lebih daripada 25 gram. Okey, dan mesti kurang daripada 37.5 gram. Okey. So, kita wakilkan gram ataupun pengambilan gula tersebut dalam simbol pemboleh ubah iaitu M. M ni maksudnya adalah gram untuk pengambilan gula. So, M tu mesti di antara lebih daripada 25 dan kurang daripada 37.5. Okey. So, seterusnya, kedua-dua ketaksamaan itu adalah ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. Sebab kenapa kita satu? Sebab hanya satu sahaja anon yang ada di sini, iaitu satu pemboleh ubah. Okey. Maka kuantiti gula dalam gram diambil oleh seseorang boleh jadi sebarang nilai antara 25 hingga 37.5. Jadi tak kisah 25.1, 25.2 dan seterusnya sehinggalah tidak lebih dari 37.5. So 34.8 boleh. Dan seterusnya lah. Dan nilai ini adalah nilai sepunya bagi ketaksamaan linear serentak. Maksudnya di antara nilai 25 hingga 37. Penyelesaian ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah adalah nilai sepunya bagi ketaksamaan linear serentak. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya ketaksamaan linear tu ada dua, cuma satu sahaja pemboleh ubah. So kita tengok contoh 8. Kita tengok contoh 8 adalah selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. So A diberi satu ketaksamaan dan B adalah satu ketaksamaan lagi. So kat sini kita boleh tengok kaedah penyelesaiannya adalah dengan cara kita salin dulu, cikgu tunjuk kat sini. Sama sahaja, iaitu dia salin 2x 2x tolak 5. So 2x tambah 5 lebih kecil dari 11. So dia selesaikan tak nak 5. Maksudnya dia tolak 5. Bila kiri tolak 5, maka sebelah kanan pun tolak 5. So tinggal lagi 2x lebih kecil dari 11 tolak 5, jawapannya 6. Jadi tak nak 2, maka kita hapuskan 2 dengan operasi pembahagian. Maka sebelah ni pun kita hapuskan dengan 2 lah. So tinggal lagi 3. Kaedah yang sama juga yang pernah kita buat sebelum ni. So sekarang ni so yang kat sini adalah cikgu tunjukkan dengan pensel. So minta pelajar salin lah yang ni. So 2x yang kat sini tolak 5, maka kat sini pun tolak 5. So bila tolak 5, 11 tolak 5, tinggal lagi 6. Dan seterusnya yang kat sini jadi hapus, tinggal lagi 2x lebih kecil dari 6. So tak nak 2, maka kita hapuskan dengan 2. Bila kat sini pun 2, maka hapus, tinggal lagi 1, tinggal lagi x, dan kat sini jadi 3. Maka jawapannya x lebih kecil dari 3. Maka kita tuliskan, kita lukiskan garis nombor kita. Yang ini garis nombor, nanti cikgu selesaikan satu persatu. So kita buat yang kedua adalah 3x tolak 10 lebih kecil dari 5. So sekali lagi kita tengok bahawa 3x tolak 10 lebih kecil dari 5, maka tak nak 10, kita tambah kat sini. Maka kat sini pun tambah
Maka bila hapus, jawapannya akan jadi 3x lebih kecil dari 15. Okey. So yang ni tak nak 3, so bahagi 3, yang kat sini pun bahagi 3. Maka kat sini tinggal lagi 5, maka keluar jawapan yang ni. Yang kat sini hapus, tinggal lagi x. So kita ada dua jawapan. Maka kalau kita buat garis nombor, kalau kita buat garis nombor kita adalah x kita tadi jawapan kita tadi adalah di antara x lebih kecil dari 3, dan satu lagi jawapan kita adalah x lebih kecil dari 5. Okey, ada dua kat sini. Okey, so kita tengok garis nombor kita macam mana. Kita buat garis nombor kita. Okey. 0 1 1 2 3 4 5 6. So kita ada dua. Kedua-duanya lebih kecil. So kat sini lebih kecil pergi ke sana, dan yang kat sini adalah sama, lebih kecil dan pergi ke sana. Maka jika kita tengok jawapan kita adalah 3 kat sini tak termasuk. So kita lorek adalah kawasan yang silang antara kedua-dua nombor. Okey, so maksudnya kat sini adalah jawapan kita akan jadi x lebih kecil dari 3. So jawapan yang paling tepat adalah x mesti kurang daripada 3 jawapannya. Sebab kita tak tahu kurang daripada 3 tu hingga berapa, sebab ni non-stop. Okey, non-stop. Cuma kita boleh buat kesimpulan tak boleh 4, sebab ini bukannya kawasan lorek. Kawasan lorek kita bermula dengan 3, tapi tak termasuk. Sebab tu jawapannya adalah x lebih kecil dari 3. Tu je jawapannya. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya adalah untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, jika kita tengok soalan B adalah sama. Kaedah yang sama juga kita gunakan, iaitu nak cari nilai x, maka tolak dengan 5, maka kat sini pun tolak dengan 5. So yang ni kena selesaikan. Yang ni kena selesaikan. Maka keluarlah negatif 18. So yang ni hapus. So jadi lagi, tinggal lagi 8x kat sini, 5x tolak 18. So sekarang ni kita kena kumpulkan x. Kita tak nak berada di sini, maka kita nak hapuskan x. Ni positif 5x, maka kena tolak 5x. Bila kat sini tolak 5x, maka kat sini pun tolak tolak 5x. Sebab kita nak hapuskan semua, tak boleh buat operasi bahagi. Sebab kalau buat operasi bahagi, x masih kekal. Jadi kita kena buat operasi tolak. So kita jadi berada di sini, ataupun kita boleh guna kaedah lain. Nanti cikgu tunjuk sekejap lagi. Yang ni. Seterusnya 8. Negatif 5 tambah 8, itu tolak 5 tambah 8. On kalkulator keluar 3x. Yang ni dah tak ada, tinggallah negatif 18. So tak nak 3. Yang ni pun bahagi dengan 3. Ni kekalkan x. Macam ni kita nak hapuskan x. So tinggal lagi negatif 6. Satu jawapan kita. Dan yang kedua jawapan kita adalah yang ni tak nak 4, maka 4 dialihkan ke sini. 4 dialihkan ke sini, tambah 4, maka kat sini pun tambah 4, maka keluar jawapan adalah 24 yang kat sini. Seterusnya 4 dah tak ada. So sekarang ni nak hapuskan 9, maka kena tolak 9x. Bila kat sini tolak 9x, maka hapus. Kat sini pun tolak 9x. Yang ni tak ada operasi, maksudnya tambah. So tolak 9 tambah 3, jawapannya tolak 6. So kita tak nak 6, kita tak nak negatif 6, maksudnya kat sini
tak nak 6. Ni sini kita sambungkan. Okey. So negatif 6x lebih besar dari 24, maka kita tak nak 6, kita bahagi dengan 6, kat sini pun 6. Maka tinggal lagi negatif x, okey, lebih besar daripada 6 darab 4, 24. Okey, so nak hapuskan operasi tolak, kena darab dengan, okey, tolak darab tolak jadi tambah, yang kat sini pun darab dengan tolak. So bila darab dengan tolak, operasi akan berubah jadi lebih kecil. Macam tu. Okey, so yang kat sini, okey, sekali lagi, okey, ini adalah jawapannya, yang mana kalau cikgu tunjuk kat sini, jawapan kita ada dua, iaitu satunya adalah x lebih besar dan satu lagi x lebih kecil dari negatif 4. Yang ni tak termasuk dan yang ni termasuk. Okey, jadi kita buat garis nombor. Okey, nombor kita 0. Okey. So garis nombor kita, okey, kat sini garis nombor kita adalah yang pertama sekali lebih besar dari negatif 6, termasuk. Okey, so bulat penuh ke kanan sebab lebih besar. Okey, seterusnya x tak termasuk negatif 4, lebih kecil. So tak termasuk bulat kosong ke kiri lah sebab lebih kecil. Jadi kita tengok kawasan yang terlibat adalah kawasan ni. Okey. Negatif 4 kat sini. Ini bukan. Okey, yang ni bukan. Okey, bukan. Maksudnya bermula dengan sini hingga ke sinilah negatif 3 yang ni. Okey. So kita tengok kawasan ni sahaja. Kita lukis kat bawah ni, negatif 4 lebih kecil, x lebih kecil dari negatif 4, dan yang kat sini, okay, x lebih besar dari negatif 6. Jadi kita tengok yang bersilang antara dua kawasan ni adalah sampai sini sahaja, sebab yang ni habis kat sini dan yang ni bermula kat sini, tapi 4 tidak termasuk. Maksudnya jawapannya hanyalah negatif 6 dan negatif 5. So jawapan x adalah negatif 6 dan negatif 5. Itu je jawapannya. Negatif 4 tak termasuk kalau dia bagi dalam bentuk dia minta nilai-nilai x lah. Tapi kalau jawapannya dia akan jadi, okey, jawapannya akan jadi yang ni lah, sama dengan yang ni, iaitu x mesti jawapannya x mesti okey, bila kita pusing sebelah sini jadi terbaliklah kedudukan, sebab kita nak kumpulkan x. Yang ni x dah berada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Yang ni pula kita nak terbalikkan. Jadi bila terbalikkan, operasi pun jadi bertukar. So jadi x dia pusing ikut arah. Ingat, berada di tempat kecil negatif 6. So berpaling balik semula negatif 6. Jadi kita boleh simpulkan bahawa negatif 6 dan yang ni adalah negatif 4 lah. Macam tu.